Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lajnah Penerangan dan Media Baru Dewan Muslimat PAS Malaysia mengurak langkah besar dalam membekalkan informasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan teknologi terkini, iaitu TV Wanita Sejahtera. Makluman buat semua, TV Wanita Sejahtera adalah suatu wadah baru sebagai saluran alternatif di media sosial bagi rakyat Malaysia mengikuti rancangan khas untuk wanita. Apa yang menarik dalam segmen di TV Wanita Sejahtera? Kenapakah TV Wanita Sejahtera ditubuhkan? Relevankah TV Wanita Sejahtera pada masa kini? Penjelasan selepas ini bersama saya, Sakinah Jami'an. Alhamdulillah anda bersama saya dalam wacana Wanita Sejahtera. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan panel pada malam ini. Bersama saya secara online di atas talian iaitu Dr. Najihatus Salihah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah sihat. Sakinah sihat? Alhamdulillah sihat Doktor. Kita sekarang berada di penghujung bulan Disember 2020. Bulan Disember pun nak menghampiri penghujungnya. Lagi 2 minggu kita nak menghampiri tahun 2021 ya Doktor? Ya. Okey, Dr. Najihah merupakan Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Malaysia, juga penasihat TV Wanita Sejahtera. Malam ini Dr. Najihah akan berkongsi dengan semua tentang TV Wanita Sejahtera. Doktor, rata-rata ramai dalam kalangan ahli PAS sendiri buat pertama kali mengetahui akan kewujudan TV Wanita Sejahtera. Yang muda bahkan yang senior dalam PAS amat sinonim dengan TV PAS, Hijau FM dan Harakah Daily. Justru Doktor, boleh Doktor terangkan apakah TV Wanita Sejahtera, objektif dan matlamat penubuhan TV ini khusus kepada wanita? Silakan Doktor. Pertamanya Sakinah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama secara live ya dalam program Wacana Wanita Sejahtera. Terima kasih Sakinah kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Pertamanya saya juga mengucapkan terima kasih kepada bahagian teknikal lah kerana telah menyediakan satu platform yang baik untuk kita berwacana pada malam ini. Ya, apa itu TV Wanita Sejahtera? TV Wanita Sejahtera adalah satu saluran alternatif di media sosial yang kita wujudkan ya di bawah atas usaha Lajnah Penerangan Media Baru dan mendapat sokongan daripada pimpinan utama Dewan Muslimat PAS Malaysia. Kita mengharapkan TV Wanita Sejahtera menjadi satu saluran alternatif kepada wanita khususnya di media sosial. Selama ini kita tahu banyak sekali medium-medium lain yang banyak dalam media sosial yang menjadi rujukan kepada netizen-netizen ataupun masyarakat di luar sana. Dan harapan kita daripada Lajnah Penerangan Media Baru, kita nak menjadikan TV Wanita Sejahtera sebagai pilihan utama ya di hati wanita Malaysia dalam memahami permasalahan politik ya, dan juga untuk kita memperkenalkan ataupun memberikan pendidikan politik secara Islam. Selain ya TV Wanita Sejahtera juga akan memberikan input-input melalui rancangan-rancangan yang bersifat pendidikan, ya, tarbiyah dan juga dakwah kepada wanita di luar sana. Harapan kita dengan adanya TV Wanita Sejahtera juga, kita boleh menjadikan dia sebagai satu platform untuk kita memberi latihan kepada pimpinan-pimpinan khususnya Dewan Muslimat PAS Malaysia supaya kita dapat tonjolkan pimpinan kita di mata masyarakat.
dan kita akan sediakan platform TV Wanita Sejahtera ini untuk kita memberi ruang kepada pimpinan kita menyatakan apakah pandangan mereka ataupun untuk menyatakan pendapat mereka terhadap sesuatu isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan yang keempat, yang kita juga dengan adanya TV Wanita Sejahtera juga, kita nak mewujudkan bi'ah yang solehah dengan memberi pilihan saluran bersifat Islami kepada masyarakat di luar sana. Itulah di antara objektif ya TV Wanita Sejahtera, kenapa kita perlu wujudkan buat masa ini ya. Sakinah. Okey doktor. Okey doktor, tadi berkenaan dengan objektif. So kiranya berrelate juga dengan matlamat ya doktor? Ya, begitulah matlamat untuk kenapa kita tubuhkan TV Wanita Sejahtera di bawah Lajnah Penerangan dan Media Baru ya. Okey, baik doktor. Okey, terima kasih doktor atas penerangan yang dikongsikan sebentar tadi. Sebelum saya meneruskan ke soalan seterusnya, mari saksikan video pengenalan TV Wanita Sejahtera. Assalamualaikum dan hai, saya Siti. Anda sedang menonton TV Wanita Sejahtera. Tahukah anda populasi para wanita di Malaysia pada tahun 2020 ini adalah seramai kira-kira 15 million dan semakin meningkat dari hari ke hari? Banyak saluran dan rancangan khas untuk para wanita diadakan untuk menjadi antara medium penyampaian informasi dan maklumat dari pelbagai aspek, dan TV Wanita Sejahtera adalah salah satunya yang anda tidak boleh lepaskan. TV Wanita Sejahtera dan rancangannya Wacana Wanita Sejahtera bakal berkongsi tajuk-tajuk yang menarik berkisarkan isu semasa, politik, dakwah, tarbiyah dan isu-isu wanita setiap Sabtu pada jam 9 malam. Kami juga menyediakan rancangan kapsul Kifi yang memaparkan 10 jenis kapsul dari pelbagai topik. Rancangan ini akan disiarkan setiap hari di Facebook dan YouTube TV Wanita Sejahtera. Kami mengharapkan TV Wanita Sejahtera ini bukan sahaja sekadar membantu anda memahami pendidikan politik secara Islam, tetapi juga menjadi sumber ilham, inspirasi dan ilmu dalam bersifat tarbiyah dan dakwah kepada anda sekeluarga. Setia menonton TV Wanita Sejahtera dan jangan lepaskan peluang untuk follow, like dan share di Facebook dan subscribe di YouTube TV Wanita Sejahtera. Sebentar tadi adalah video pengenalan TV Wanita Sejahtera. Terdapat 3 platform media sosial untuk mengetahui perkembangan TV Wanita Sejahtera, iaitu Facebook, Instagram dan YouTube TV Wanita Sejahtera. Okey, baik. Kita akan bersama doktor untuk ke soalan seterusnya doktor ya. Ya, okey. okey. Dalam menggerakkan sesuatu platform, lebih-lebih lagi rancangan berbentuk television, bukanlah sesuatu yang mudah ya doktor. Saya percaya ada mereka yang bekerja di belakang tabir sehingga tercetusnya TV Wanita Sejahtera. Boleh doktor kongsikan siapakah di belakang tabir TV Wanita Sejahtera? Silakan doktor. Terima kasih Sakinah atas soalan yang telah diberikan. Ya, jadi untuk saya kongsikan di sini bagaimana tercetusnya idea untuk TV Wanita Sejahtera. Sebenarnya kita dalam Lajnah Penerangan dan Media Baru kita ada tim ya yang bekerja secara satu pasukan lah ya. Kita ada timbalan, kita ada setiausaha kita. Jadi kita selalu membincangkan kerana kita melihat pada hari ini fokus kita dalam konteks penerangan ya. Kita tidak lagi menggunakan cara lama iaitu cara tradisional dengan kita menyampaikan ceramah ya. Disebabkan pada hari ini kebanyakan daripada ataupun kita punya target kita, audien kita ataupun mad'u kita
kebanyakan mereka hampir 90% yang mempunyai sangat orang kata sangat dekat dengan gadget, ya. Maknanya mereka sangat dekat dengan media sosial. Jadi kita seharusnya Lajnah Penerangan Media Baru khususnya memikirkan satu strategi bagaimanakah kita nak mendekati rakyat di luar sana, khususnya para wanita. Jadi dan juga kita juga melihat bagaimana ya media-media yang ada pada hari ini memberikan ruang kepada ataupun menjadikan media mereka untuk mengenengahkan pemimpin-pemimpin, sama ada pemimpin politik ataupun para akademik, untuk bersiaran secara live di media sosial melalui channel-channel mereka seperti yang dianjurkan oleh Sinar Harian, ya. Jadi dengan melihat kepada situasi itu, kita memikirkan bagaimana sebenarnya kita di peringkat Dewan Muslimat PAS Malaysia kita nak mengenengahkan pimpinan kita. Ya, jadi begitulah ya, kita tercetus idea kita, why not kita sendiri buat ya TV walaupun kita tidak ada stesen TV, tapi kita menggunakan saluran media sosial seperti YouTube ataupun Facebook Live untuk kita bersiaran, untuk kita menggapai pengundi-pengundi di luar sana, khususnya para wanita. Ya, itulah antara bagaimana ya kenapa kita fikirkan untuk membuatlah ataupun mengadakan TV Wanita Sejahtera. Kira ramai jugalah di belakang takbir ni, Doktor? Ya, ramai sebenarnya. Kita ada satu pasukan, ya, kita ada yang pada hari ini kalau kita dari segi organisasinya kita ada ialah kita daripada peringkat sekarang ni kita kebanyakan rakan orang kata kebanyakan mereka yang bekerja secara sukarela. Kita ada tim yang buat untuk bahagian teknikal, kita ada tim untuk memikirkan apakah input-input yang kita nak siarkan, ya. Sebagaimana tadi dalam iklan kita ada kapsul Akifi, di mana kapsul Akifi ni kita ada 10 kapsul, ya. Kita ada segmen kapsul zikir, kita ada kapsul siasah, kita ada kapsul tips, kita ada kapsul info rakyat, kapsul antarabangsa, kapsul antara kaum. Jadi semua kapsul ini dia ada tim, ada pasukan-pasukan yang tersendiri yang memikirkan apakah input-input yang kita nak salurkan ke dalam kepada masyarakat melalui TV Wanita Sejahtera. Satu pasukan yang ramailah sebenarnya. Saya ucapkan syabas kepada tim ya yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan TV Wanita Sejahtera. Okey, baik Doktor. Okey, baik Doktor. Soalan yang jawapan yang saya kira sangat memberi kata-kata semangat orang yang bekerja di belakang tabir sekarang dalam menggerakkan TV Wanita Sejahtera. Sekarang Doktor, banyak rancangan atau cerita hanya upload di media sosial, di Facebook atau YouTube sebagai contoh. Individu tersebut sudah mudah dikenali, bukan setakat Malaysia, bahkan dikenali sehingga keluar negara. Tak perlu pun masuk televisyen ataupun stesen radio. Apa pandangan Doktor? Ya, dengan adanya pendekatan yang ada pada hari ini, dengan adanya media sosial, ya, kita lihat ya ramai orang yang sebelum ini tidak dikenali, tetapi boleh dikenali melalui media sosial. Mereka menjadi terkenal. Contohnya sebelum ni mereka hanyalah seorang pelajar, kan? Tetapi dengan adanya Facebook ataupun Instagram khususnya, mereka menjadi famous, tiba-tiba menjadi artis di media sosial. Jadi bagi saya, kita sebagai orang yang bekerja di dalam Lajnah Penerangan dan Media Baru, kita seharusnya memikirkan dengan cara ini sebenarnya kita boleh mengenengahkan pemimpin-pemimpin politik khususnya, sebab kita berada di dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia, kita seharusnya menggunakan cara ini untuk kita mengenengahkan pimpinan kita di mata masyarakat, ya. Tidak perlu lagi tidak semestinya kita mesti ada stesen ataupun perlu kita masuk ke dalam ataupun bersiaran melalui TV1, ya, TV2 ataupun TV3 sekali, ya. Jadi maknanya kita boleh menggunakan cara yang ada, ya, khususnya YouTube ataupun Instagram untuk kita dapat menggapai masyarakat di luar sana lah, ya. Okey, baik Doktor. Doktor, apabila kita sembang isu wanita, Doktor, isu-isu wanita,
seperti keganasan rumah tangga, cabaran wanita di tempat kerja. Biasanya perbezaan ideologi politik akan diketepikan. Adakah doktor setuju dengan kenyataan ini? Dan adakah TV Wanita Sejahtera akan memberi peluang kepada parti-parti politik yang lain di luar sana untuk membicarakan isu-isu sejagat wanita di platform yang sama ini? Sebelum doktor menjawab soalan saya, kembali selepas ini. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Madu adalah satu-satunya. Ada soalan tak? Mestilah ada. Jalankan kerja-kerja dakwah. Ya, berbalik kepada persoalan yang Sakinah suarakan tadi, saya setuju. Dalam konteks ini, saya juga memegang kepada prinsip dalam setiap perbezaan itu pasti ada persamaan. Betul tak Sakinah? Ya, dalam keadaan kita para wanita ataupun pemimpin-pemimpin wanita ini dia berada dalam platform politik yang berbeza. Kita ada di luar sana, dalam masyarakat kita ada PAS, kita ada UMNO, kita ada Kandi daripada Bersatu, kita mungkin ada wanita DAP dan juga kita ada wanita daripada Parti Amanah. Tetapi dalam persoalan untuk menghadapi sebarang isu yang berkaitan dengan wanita, saya rasa kita harus berada dalam satu platform yang sama untuk kita bincangkan bagaimana kita nak menghadapi permasalahan berikut. Kita ketepikan ideologi politik yang berbeza dan saya rasa TV Wanita Sejahtera sangat sesuai untuk kita bawa ke semua pemimpin-pemimpin ini untuk duduk bersama untuk membincangkan bagaimana untuk kita mengatasi masalah-masalah yang berlaku khususnya yang dihadapi oleh wanita. Wanita, kalau kita tengok apa masalah tentang wanita. Kalau kita tengok balik isu-isu wanita, banyak yang berkait dengan isu kekeluargaan, ya, isu kerjaya wanita, ya. Ada wanita yang yang tidak diberikan satu keadilan yang tidak diberikan keadilan dalam contohnya di tempat kerja, ya, yang menghadapi berbagai-bagai cabaran, ya, di tempat kerja, ya, dan kita juga tahu, ya, wanita sering berhadapan dengan masalah isu perceraian dan pernikahan, ya. Jadi semua perkara tersebut seharusnya pemimpin wanita yang berlainan ideologi wajar untuk duduk bersama membincangkan, ya, bagaimana kita nak mengatasi masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan saya kira insya-Allah kita akan menjadikan platform TV Wanita Sejahtera ini untuk kita pertemukan mana-mana pemimpin khususnya wanita untuk duduk bersama berbincang untuk menghasilkan satu solusi yang terbaik untuk wanita di luar sana, insya-Allah. Ya Sakinah? Okey doktor, kira doktor memberi peluang lah sebab kita dan saya yakin ada beberapa mungkin bukan daripada kalangan ahli PAS sendiri yang sedang menonton dan kita punya live ni di Facebook page dan YouTube TV Wanita Sejahtera. Saya kira bukan setakat PAS saja yang tengah menonton. Saya kira mungkin ada dari kalangan parti politik daripada UMNO, DAP, daripada Bersatu, daripada PKR ke kan, dan ramai dan mana-mana parti politik yang lain. Terima kasih doktor di atas pencerahan, iaitu bila kita membawa isu-isu wanita, kita memberi peluang kepada parti-parti politik untuk membicarakan isu-isu wanita.
Sebelum ini Doktor, Dewan Muslimat PAS Malaysia telah memperkenalkan gerakan wanita sejahtera. Merujuk kepada portal Berita PAS bertarikh 12 September 2020 menyatakan gerakan wanita sejahtera berperanan sebagai suara vokal yang terkenal dan menonjol dalam membangkitkan isu cabaran dan masalah berkaitan wanita dan masyarakat. Ini saya merujuk kepada portal Berita PAS bertarikh 12 September 2020. Pada hemat saya, inisiatif ini bagus dan pengisian yang dikongsikan oleh para panel cukup hebat dan manfaat untuk wanita di luar sana. Jadi persoalan saya Doktor, apakah yang membezakan pembawakan TV Wanita Sejahtera dan gerakan wanita sejahtera? Adakah konsep yang berbeza atau pengisian yang berbeza? Silakan Doktor. Terima kasih. Saya kira satu soalan yang sangat tricky untuk kita halusi. Ya, jadi sebenarnya dari segi istilah pun kita sudah tahu. Apa yang Lajnah Penerangan Media Baru nak bawa pada hari ini adalah TV. TV adalah satu medium, ya. Satu medium yang kita menyediakan, sama ada kita menyediakan ruang untuk berwacana, kita memberikan input yang menarik ataupun input dari segi sama ada dalam bentuk ilmu ataupun hiburan yang islami kepada rakyat di luar sana. Tetapi apabila kita sebut gerakan wanita sejahtera, dia lebih bersifat satu kumpulan orang ataupun kumpulan manusia yang sedang ataupun yang nak memberikan pencerahan kepada sesuatu isu dan cuba menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana tadi Sakinah sebut, ya, dia adalah gerakan wanita sejahtera. Wanita sejahtera adalah satu orang kata ataupun lebih mudah saya kata satu perkhidmatan untuk wanita menyuarakan permasalahan sekiranya ada yang berkaitan dengan permasalahan kesihatan, ya, permasalahan rumah tangga, ya, permasalahan kebajikan, permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang, ya, ataupun yang mereka yang ingin mendapatkan bimbingan agama, boleh rujuk kepada gerakan wanita sejahtera, di mana gerakan wanita sejahtera menyediakan talian hotline yang dinamakan talian sejahtera. Di samping perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, gerakan wanita sejahtera juga menyediakan perkhidmatan untuk berhadapan dengan permasalahan jenayah di alam cyber, juga boleh melaporkan kepada tim gerakan wanita sejahtera. Sudah pasti ia berbeza dengan TV Wanita Sejahtera, kerana TV Wanita Sejahtera adalah medium untuk menyampaikan maklumat, ya, dan di situlah, ya, kita dapat perbezaan di antara gerakan dan TV. Dan dalam TV Wanita Sejahtera juga kita menyediakan platform untuk berwacana untuk membincangkan permasalahan-permasalahan yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya. InsyaAllah saya harap mungkin insyaAllah dapat difahamilah oleh rakan-rakan di luar sana dan juga penonton kita, supaya selepas ini dapat mengikuti siaran TV Wanita Sejahtera dengan secara istiqamah, insya-Allah. Okey Doktor, kiranya Doktor perbincangan atau isu dalam wacana wanita sejahtera dan gerakan wanita sejahtera adalah dua entiti yang berbeza. Ya. Betul? Ya, berbeza, sedikit berbeza. Ya, sedikit berbeza sebab saya senaraikan tadi, gerakan wanita sejahtera itu lebih kepada untuk sebagai menyatakan pandangan dan juga sebagai untuk pemudah cara membantu menyelesaikan permasalahan wanita di luar sana. Maknanya kita ada sediakan pakar-pakar rujuk untuk wanita yang menghadapi masalah dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, ya. Okey, saya kira dan saya harap penonton di luar sana yang tengok secara live dapat membezakan atau dapat memahami secara ringkas apa itu TV Wanita Sejahtera dan juga gerakan wanita sejahtera. Seperti doktor kata, TV Wanita Sejahtera adalah medium kepada wanita untuk menyampaikan sesuatu isu. Okey. Okey doktor. Bagaimana cara TV untuk kekal relevan dan menjadi pilihan utama kepada masyarakat awam di luar sana? Sebab kita lihat di media sosial bersepah-sepah bukan setakat di Facebook,
YouTube, Instagram, banyak channel-channel berkonsepkan hiburan, berkonsepkan teka-teki, berkonsepkan perbincangan. Semua sekarang berada di media sosial berbanding berada di media elektronik seperti televisyen, seperti radio. So macam mana kita sebagai TV Wanita Sejahtera untuk kekal relevan, Doktor? Silakan, Doktor. Terima kasih kepada Sakinah ya. Sebenarnya kita boleh tanya diri kita sendiri. Even saya sendiri pun, saya ada TV di rumah ya. Saya pun langgan juga langgan Astro ya. Langgan Astro, tapi saya jarang menonton televisyen sebab kita ada gadget kan. Kita ada gadget, kita lebih suka melihat berita-berita terus di mana saja kita berada. Kita boleh tengok berita walaupun kita berada di dapur, kita berada di tempat kerja, ya, kita berada di bilik tidur kita, kita tak ada TV dalam bilik tidur kita, tapi kita boleh tengok berita ataupun mengikuti sebarang forum secara live di mana saja kita beradalah. Jadi maknanya kita kena pastikan bahawa konten TV Wanita Sejahtera ini dia mengikuti mengikuti peredaran zaman, dan juga dia dia punya konten itu mestilah dapat menarik orang, ya, menarik masyarakat di luar sana untuk menonton. Dan itu sebabnya kita di dalam TV Wanita Sejahtera kita ada ramai kreator ataupun kita ada ramai kreator dalam bahasa panggil apa bukan, kita ada ramai pencipta konten ya yang memikirkan apa sebenarnya kita nak bawa dalam TV Wanita Sejahtera ya. Jadi kita tahu masyarakat kita memang suka menonton video. Jadi tetapi disebabkan kita TV Wanita Sejahtera ini, sebagaimana kita tahu, kita nak mewujudkan bi'ah yang solehah, jadi kita kita pastikan konten kita itu berada dalam skop Islami tetapi boleh menarik minat masyarakat di luar sana untuk terus menonton TV Wanita Sejahtera. Jadi kita pastikan ya sasaran kita mestilah menepati suara hati ataupun mestilah menepati kehendak wanita muda di luar sana. Dan itu sebabnya kita ada, bukan selain daripada wacana Wanita Sejahtera, kita ada kapsul santai ya, kita akan mempaparkan video reality ya, video pendidikan ya, tip-tip yang santai untuk para wanita ya. Dan kita juga nak pastikan konten kita itu, apa yang kita nak keluarkan dalam TV Wanita Sejahtera mestilah daripada sumber yang sahih ya. Dan kita mesti menghasilkan konten yang positif yang memberikan motivasi kepada wanita di luar sana. Dan kita bukan bertujuan untuk menimbulkan persepsi yang negatif. Kita mesti ada jati diri konten kita supaya dia menepati syarak ya, ataupun menepati nilai-nilai Islam yang insya-Allah ya. Dan kita juga nak pastikan apa yang kita keluarkan itu mestilah up to date, tidak tertinggal ke belakang ya. Kalau orang telah berada di tahun 2021, kita masih lagi nak menyiarkan perkara-perkara yang berlaku pada tahun 2019 ke macam itulah. Kita kena pastikan dia adalah up to date kepada masyarakat di luar sana. Itulah di antara perkara yang kita nak fikirkan. Okey, Doktor. Bagaimana pula dengan cara pemilihan pimpinan yang akan memberi penerangan dalam wacana Wanita Sejahtera? Adakah Doktor ada kriteria pimpinan yang akan PAS sendiri memilih atau macam mana? Kriteria pimpinan yang kita akan panggil dalam wacana itu sendiri, Doktor? Pertamanya mestilah kita mendahulukan pimpinan utama di dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk memberikan ulasan-ulasan tentang isu-isu semasa ya. Di samping itu juga sekiranya kita akan adakan wacana ataupun forum di antara pemimpin-pemimpin wanita, sudah pasti kita akan mendahulukan pemimpin-pemimpin daripada Muafakat Nasional ya,
dan juga daripada Perikatan Nasional untuk kita membuktikan kepada masyarakat di luar sana bagaimana bersungguhnya kita di peringkat Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk memperkukuhkan Ikatan Muafakat Nasional dan juga mempertahankan Perikatan Nasional, insya-Allah. Itu antara di peringkat permulaan kita akan fokus kepada dua perkara tersebut. Okey doktor, alright. Terima kasih tadi di atas perkongsian. Saya kira rata-rata wanita di luar sana sedang dan cuba untuk mengenali TV Wanita Sejahtera. Okey doktor, berkenaan dengan muslimat muda doktor, kita tahu dan kita sedia maklum, muslimat muda ni adalah salah satu tonggak di belakang Dewan Muslimat, di mana untuk menggerakkan sesuatu aktiviti dan juga membantu Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk bergerak lebih maju ke hadapan, doktor. Jadi doktor, bagaimana doktor memanfaatkan TV Wanita Sejahtera itu sendiri kepada muslimat muda PAS? Silakan doktor. Jadi alhamdulillah Sakinah, pada hari ini pun kita memang telah memberi peluang kepada muslimat muda untuk menjadi moderator. Betul tak Sakinah? Awak pun muslimat muda kan Sakinah? Jadi bagaimana saya maklumkan tadi, di belakang tabir untuk memastikan berjayanya TV Wanita Sejahtera ini ada satu pasukan yang terdiri daripada muslimat muda, ya. Di dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia kita ada Amirah, kita ada Nusaibah, kita ada Brigade. Dan sebenarnya mereka bukan lagi berada di belakang tabir, ya. Contohnya Amirah, ya. Amirah adalah satu unit ataupun tim pasukan muslimat muda yang berada di barisan hadapan. Jadi insya-Allah, ya, selain daripada mereka menjadi orang-orang kuat ataupun orang-orang yang bekerja bertugas lumus dalam menjayakan sesuatu program di bawah Dewan Muslimat PAS Malaysia, kita juga akan mengetengahkan pemimpin muslimat muda, ya, daripada Amirah untuk kita bersama-sama berwacana, dan juga kita akan memberi ruang kepada mereka dalam program-program ataupun dalam segmen-segmen kapsul yang kita ada. Kapsul Akifi, kita ada kapsul ziarah contohnya. Mungkin nanti kita akan boleh mempertontonkan kepada masyarakat di luar sana bagaimana gerak kerja Nusaibah, ya, di dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia dalam kapsul ziarah, ya. Kita juga ada kapsul santai Akifi, kita ada kapsul info rakyat, dan kita akan mengenengahkan pemimpin-pemimpin muslimat yang menjadi wakil-wakil rakyat di peringkat sama ada di peringkat DUN ataupun di peringkat parlimen. Bagaimana kita tahu Ketua Amirah Malaysia juga adalah seorang adun, ya, di Negeri Terengganu. Kita akan mengenengahkan mereka dalam segmen-segmen yang kita ada, insya-Allah. Dan saya juga nak maklumkan juga satu kapsul yang agak penting untuk kita mengenengahkan bukan saja muslimat, kita akan mendengarkan rakan-rakan daripada wanita Dewan Himpunan Pendukung PAS juga, insya-Allah, dalam kapsul antara kaum, ya. Okey doktor, saya kira 10 kapsul tu pun untuk permulaan ni memang saya kira cukup terbaik yang disediakan oleh Dewan Muslimat PAS Malaysia, dan saya juga tertarik apa yang Dewan Muslimat PAS Malaysia bawa, iaitu kita membawa sahabat-sahabat kita yang berada di Dewan Himpunan PAS, iaitu kita ada Indian, kita ada Chinese. InsyaAllah mungkin di masa akan datang mungkin di peringkat Dewan Muslimat PAS Malaysia akan membawa mungkin orang Iban, orang selain daripada 3 bangsa utama di Malaysia untuk kita. Itulah harapan saya Sakinah. Saya rasa kita perlu menggunakan platform TV Wanita Sejahtera ini untuk kita memperlihatkan kepada masyarakat aktiviti-aktiviti kita bersama dengan masyarakat di luar sana. Contohnya kita banyak aktiviti-aktiviti, kita masuk ke kampung orang asal, bagaimana kita melakukan gerak kerja dakwah
bersama-sama dengan masyarakat asal, bagaimana kita melaksanakan kerja-kerja kebajikan di kampung orang asal, dan insya-Allah saya mengharapkan dengan TV Wanita Sejahtera ini semua lajnah-lajnah di dalam Dewan Muslimat PAS Malaysia khususnya haruslah mengambil peluang untuk memanfaatkan TV Wanita Sejahtera untuk kita menyiarkan ataupun kita memberikan gambaran yang positif kepada rakyat apa sebenarnya Dewan Muslimat PAS Malaysia. Ya? Dan kita kena tahu Dewan Muslimat PAS Malaysia ini bukan sekadar sayap kiri sahaja, tetapi sayap kiri yang bersifat dinamik, aktif dan sentiasa kreatif dalam mempersembahkan sesuatu kepada masyarakat. Betul doktor, dan saya sangat setuju apa yang doktor sampaikan tadi. Bukan setakat di peringkat kapsul sahaja, saya juga ingin menarik pimpinan-pimpinan di peringkat muslimat muda, bahkan di peringkat Dewan Muslimat PAS Malaysia untuk berada dalam wacana wanita sejahtera. Ya doktor, selepas ni ya? InsyaAllah Sakinah. Kita doakan semoga berjaya kita punya program wacana wanita sejahtera ini insyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebelum saya minta doktor untuk simpulkan secara ringkas, kita kembali selepas ini. Wah, baru dah lah. Okey, Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan saya Sakinah Jamian dan juga Dr. Najiha. Okey doktor, boleh doktor terangkan ataupun simpulkan apa sebenarnya TV Wanita Sejahtera? Sebelum kita nak mengakhiri program, mengakhiri wacana ini, saya nak minta doktor buka maksud saya untuk jelaskan lagi sekali dan juga simpulkan secara ringkas. Silakan doktor. Terima kasih Sakinah. Jadi secara kesimpulannya, ya, TV Wanita Sejahtera adalah saluran alternatif di media sosial untuk kita menggapai kaum wanita di luar sana, dan harapan kami daripada Lajnah Penerangan dan Media Baru Dewan Muslimat PAS Malaysia agar TV Wanita Sejahtera akan menjadi pilihan utama wanita di luar sana untuk mendapatkan informasi khususnya dalam bidang politik, ya, informasi tentang pendidikan, ya, informasi tentang kerja-kerja dakwah, dan harapan saya sahabat-sahabat di luar sana jangan lupa untuk follow, like dan share TV Wanita Sejahtera dan subscribe, ya, YouTube TV Wanita Sejahtera insya-Allah. Okey, baik doktor. Saya kira itu satu simpulan yang ringkas berkenaan dengan TV Wanita Sejahtera. Terima kasih banyak-banyak doktor kerana meluangkan masa dan memberi pengenalan berkenaan dengan TV Wanita Sejahtera. Seperti doktor sebutkan tadi, di peringkat TV Wanita Sejahtera sedaya upaya untuk menyampaikan informasi sama ada di peringkat politik, dakwah dan tarbiyah insya-Allah. Sebelum tu Sakinah, saya nak kita perlu ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan penonton kita yang telah memberikan ucapan ataupun yang mengikuti kita secara live. Saya ucapkan terima kasih kepada semua di luar sana, ya, kerana bersama-sama dengan kita pada malam ini, ya. Antaranya yang saya ingat Umi Hasbi, lagi siapa tadi? Nusaibah, Jejak Nusaibah, Mahfuzah Abdul Salam, ya. Yang saya sempatlah ramai sebenarnya yang mengucapkan tahniah kepada Dewan Muslimat PAS Malaysia kerana mengorak langkah ke hadapan dengan mewujudkan satu platform media baru, platform di media sosial iaitu TV Wanita Sejahtera. Sebenarnya daripada awal lagi ucapan tahniah ni dilontarkan, dikomenkan di ruangan komen. Cuma saya ingat nak ucapan terima kasih ni nak berada di penghujung doktor. Okey, tak apa doktor. Lagi pun di penghujung. Ya, Sakinah. Ya doktor? Bila kita dah bersiaran secara live ni, kadang-kadang kita tahu sama ada dah penghujung ke belum ni. Macam itulah, ya.
Okey doktor. Alright, insya-Allah tak apa. Ini adalah permulaan dan ini merupakan kali pertama TV Wanita Sejahtera diwujudkan dan juga kali pertama siri pertama wacana Wanita Sejahtera secara live malam ini. Justru kita mengharapkan ramai lagi di luar sana share posting di Facebook page dan juga YouTube TV Wanita Sejahtera. Terima kasih semua yang menonton sehingga ke akhir wacana. Teruskan like dan share semua posting di Facebook page YouTube TV Wanita Sejahtera. InsyaAllah doktor. Terima kasih lagi sekali doktor. Kita tahniah. Okey doktor. Saya memberi peluang lagi doktor. Adakah doktor nak menyampaikan kata-kata sepatah dua kata last? Sebelum kita nak sebagai kata-kata terakhir kita mengharapkan jugalah doa daripada rakan-rakan kita di luar sana, sama ada daripada dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia ya. Saya kira ramai juga penonton-penonton kita yang menonton secara live daripada luar negara. Mungkin selepas ni bahagian teknikal boleh semak sama ada TV kita ditonton dari manakah tontonan ini dapat disaksikan, sama ada di Malaysia ataupun daripada luar Malaysia juga kita mengharapkan, dan kita tolong doakan bahawa objektif kita untuk mengadakan TV Wanita Sejahtera ini dapat mencapai sasarannya insya-Allah ya, dan kita mendoakan ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita akan mengenengahkan pimpinan bukan sahaja daripada Dewan PAS Malaysia, kita akan juga mengenengahkan pimpinan-pimpinan daripada rakan-rakan kita daripada Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional insya-Allah. Dan kita juga mengharapkan komen-komen ataupun sumbangan idea daripada rakan-rakan kita yang berada di luar negara, contohnya daripada United Kingdom, daripada Mesir, daripada Jordan, untuk bersama-sama dengan kita insya-Allah selepas ini, sebab kita ada segmen-segmen yang menarik untuk sesuai untuk kita isikan bersama-sama dengan mereka insya-Allah. Jadi saya menyeru kepada muslimat muda PAS di luar sana, jangan segan silu, jangan menyorokkan diri untuk sama-sama memberi peluang dan sama-sama mengambil peluang yang diberikan oleh Dewan Muslimat PAS Malaysia di bawah kepimpinan Dr. Najiha. InsyaAllah, dan terima kasih lagi sekali Dr. Najiha di atas perkongsian yang disampaikan. Sakinah, salah tadi. Di bawah landas penerangan media baru ya, bukan pimpinan. Okey, betul. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey. Dan untuk makluman semua, anda boleh menghantar iklan di TV Wanita Sejahtera. Maklumat lanjut dalam video selepas ini. Wanita yang bermanfaat adalah wanita yang mampu menempatkan dirinya dalam setiap situasi. Saya Sakinah Jamian, jumpa lagi di siri yang akan datang di hari dan waktu yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Anda jual produk? Tak tahu nak iklan kat mana? Tak jumpa pakej yang berpatutan? Jom iklankan produk anda bersama kami. Bermula dari pakej serendah RM10 hingga pakej premium. Hubungi 018 264 7335 untuk maklumat lanjut.